Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sila jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan satu khabaran gembira khusus buat orang beriman dan beramal saleh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini satu khabaran khusus bagi yang beriman. Pasti ada tandanya. Walaupun bersifat perbahasan dalam ghaib, perbahasan yang tidak bersifat zahir ya. Iman tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati. Namun tandanya terzahir pada perbuatan, yakni perbuatan yang menzahirkan suruhan Allah SWT, amal saleh. Jadi merujuk pada iman ni atau syariat yang jelas yang menandakan tanda-tanda orang beriman itu adalah dia datang mengimarahkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT,
bagi umat Islam yang benar imannya pasti berpisah tidak dengan masjid. Ini satu kenyataan yang mesti diterima pakai, dan walaupun ini pahit. Kerana apa? Sebab untuk hadir ke masjid bukan satu perkara yang mudah. Daripada tahun 2013-14 saya start masuk sini lah, 14 ke 15 kurang lah, sampai gelan istiqamahnya tak penuh. Macam itulah, istiqamahnya tak penuh. Ini bukan nak bagi beban kepada jemaah untuk penuhkan, tidak, nak bagi tahu terpilih, bersyukurlah, gembiralah bagi yang berjaya menjadi sebahagian umat, sebahagian hamba yang berjaya memenuhkan kerusi-kerusi. Ini kerusi, ini kerusi ibarat macam di parlimen sebenarnya. Kalau ikutkan masalah. Yang dipilih untuk menjadi pemimpin khalifatul fil ardh, dia mesti berada di rumah Allah. Bahasa Jawa kata baikuk, oh baikuk kata. Tak kisahlah apa alasan kamu, benar kamu beriman atau rumah Allah. Jadi kata rumah Allah ni penyataan iman. Walaupun berat, kadang-kadang malas, sibuk, banyak halangan nak datang. Saya lagi rumah Syalam dan alam, dah nak keluar lambat ni. Tapi konsisten punya subuh Allah bagi. Kadang-kadang bawa tu Allah lama dah boleh subuh kat sini. Cabaran tu maghrib dicabar dengan jam, subuh dicabar dengan tidur. Bukannya 5 minit sebelum nak keluar, setengah jam sebelum. Itu paling lewat setengah jam sebelum. Oh ya Allah, cabaran. Kehidupan kita sebenarnya kalau ikutkan di sini. Ini sini masjid ini membincangkan tentang akhirat. Tetapi pada ini di sini kita akan bawa balik satu kemenangan di dunia. As'aluka min fadli, keluar rumah Allah. Saat ini taklah benda dunia kan. Kalau kita nak tu, nyawa dok berebut nak tu. Saat lagi orang keluar masjid seorang satu bawa beg plastik. Macam itulah orang Allah bagi ibaratnya. Tapi dengan syarat baca doa lah keluar. Kalau tak baca doa, kosong lah. Ibarat orang keluar kenduri kan, jumpa yang tukang bagi berkat-berkat. Yang tak baca doa ibarat menonong, dia keluar tak ambil, Allah rugi lah. Yang masuk tak baca doa ibarat basuh tak ambil kotor rumah. Apa masuk? Allah rugi lah. Abwaab rahmatik itu kunci kat dunia ni, kunci di sini lah. Pintu rahmat. Di luar tempat lain mana ada doa minta pintu rahmat? Tak ada tempat lain melainkan di sini saja. Siapa yang kena pegang kunci pintu? Orang lelaki. Orang perempuan sepatutnya balik sambut dia. Abang balik ni mah dia. Abang bawa balik rahmat ni dan berkat sekali. Isteri pun ambil masih bang susah payah di masjid. Isteri kena terima kasih lah kat suami. Kalau isteri boleh pergi tak apa, tapi sebaiknya betul di rumah. Dua rumah ni kena hidup, bercahaya dua rumah. Ibaratnya kalau nak bagi ibrah ni, pengajaran, ibarat macam Isra' wal Mi'raj lah. Isra' wal Mi'raj, dua tempat ni, dua poin. Daripada rumah ke masjid. Jadi dua ini menjadi checkpoint penting yang mesti bercahaya setiap masa. Dan siapa yang akhir zaman menumpukan amalan ini di masjid, maka khabarkan gembira bagi dirinya. Khusus iman amal soleh. Iman amal soleh. Orang beriman amal soleh apa? Nampakkan dulu masjid-masjid. Kita tak nak cerita buat amal soleh yang lain-lain cerita itu. Sebab keutamaan bagi rijal khususan itu adalah masjid. Dan inilah apa yang Nabi buat. Antara syiar yang ditegakkan, ibarat kalau pacak bendera, kalau perang tu,
Kalau pacak bendera tu masih berkibar tu masuknya, ni menang. Kalau turun itu kalah. Maknanya pacak bendera menang bagi umat Islam ke masjid. Mula-mula Nabi buat pacak apa benda? Kubah. Ibarat kubah lah. Kubah tak ada kubah, dia flat dah. Pelepah pun zaman tu. Batang-batang kayu, apa pokok kurma tu Nabi buat jadi tiang-tiang. Jadi sebenarnya yang memulakan Allah SWT, kaitan dengan perbahasan mukadimah ini adalah perbahasan tentang fasa perbahasan kehidupan yang kita nak bincangkan, yakni fasa tabligh. Yang keempat, tabligh, menyampaikan. Dalam kita membincangkan kehidupan yang perlu dikaji dan diperhalusi dan perlu difahami bersandarkan kepada agama Islam, yang kita kena kaji ni hidup. Yang menyebabkan orang susah datang masjid sebab kehidupan lah. Sebab agama pun dah tahu dah datang masjid ni. Kalau tanya siapa pun orang tahu, yang masjid dah tahu dah. Sebab agama jangan ajar aku lah, aku tahu lah. Semua orang tahu. Tapi kenapa tak datang? Kehidupan lah. Apa? Allah saya sibuk lah, saya minta maaf lah. Allah saya sibuk, Allah saja. Tapi kalau yang memang ada masyarakat tu, ala kulihan lah. Ibarat tak datang ofis banyak kali. Hantar gimana? Nah, imam tu boleh tanya, hantar gimana? Nabi tanya, tak nampak orang ofis mana? Tapi jangan dibuat sekarang, langsung tak datang orang ni sampai saya. Salah tanya, lama tak nampak, terus dia. Jangan tegur sebarang-sebarang ramai gadang. Tapi patutnya kena baguslah pada orang bagi perhatian tak. Tapi zaman sekarang ni macam je hati nak tengok. Bila kita sibuk dengan dunia, minta maaf sekalian. Antaranya bila kita tanya hal agama je sentak. Patut orang tanya hal agama, patutnya dia ada orang ingat aku pasal agama, patutnya tak. Antara ciri hatinya tisu koyak tak kuat, Allah tak bagi kekuatan pada hatinya. Dan antara amalan datang ke masjid ni adalah memberi kekuatan hati. Walam yakhsha illallah. Apa kekuatan hati? Hatinya tiada ketakutan. Lam yakhsha illallah, hanya kepada Allah dia takut. Maksudnya ketakutan yang tersembunyi. Banyak yang tersembunyi daripada yang zahir. Yang zahir ni kadang-kadang nampak. Contoh, minta maaf cakap accident. Saya selalu memang berperang atas jalan raya. Maksudnya saya berperang hari-hari. Bawa ini pagi ni bawa motor. Saya memang naik motor, kejar masa. Maghrib lagi lah saksi itu. Tapi sepanjang hari-hari kita nak jumpa accident tu susah juga. Bukannya setiap kali hari-hari ada. Na'udzubillah min zalik, tidak jauh. Dan ini satu perkara yang susah nak jumpa. Itu ketakutan zahiri, lahiriah. Itu adat. Wajar untuk kita takut. Dia tak ada, kata tak mengganggu iman pun. Sebab itu adat. Tengok sini takutnya. Itu bukan bermaksud kau ni tak takut Allah ke? Bukan. Itu salah tu kalau bercakap gitu. Apa saja yang membawa pada fizikal punya sentuhan fil badan itu zahiriah. Tapi sebenarnya kalau nak bagi persentage agaknya, rasa yang itu 10% kot. 90% takut yang tak nampak. Ya tu sibuk atas jalan tu, apa kita takut? Takut accident ke takut dapat duit? Takut dapat duit. Tu yang hari kena keluar ni, awak tak takut ke tak ada duit? Nampak? Jangan takut tak ada duit, tak habis kat situ. Tak takut ke tak ada rezeki? Tak ada rezeki pula mungkin. Orang yang datang masjid, dia terlepas daripada penyakit tu. Penyakit takut ni, kalau bahasa mudah, was-was. Takut-takut. Syaitan suka-suka. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Dia bukan was-was. Maka orang yang tak ada kekuatan hati ni, dia kena tegur sikit. Sebenarnya kita kena ditegur, baru kita sentiasa akan bagus. Sebagai contoh lah, bahasa mudah tegur ni dalam qiraatul Quran. Baca Quran. Kita bukan telo Arabi kan. Kita ni Jawawi, Jawa
ataupun melayui, kan? Dan jadi lengkok qiraat kita tu kena ada yang check. Jangan ada okey ni. Saya setiap minggu kelas qiraat. Jadi kalau nak lagi nak check di dalam masa sama kita ngaji tajwid tentang mengaji qiraat. Cari guru mana yang boleh ngaji qiraat ni yang lenggok bahasa mudah ni, dialek bacaan. Qiraat dia ada, kalau semua qiraat ada 10. Setiap satu imam ada 2 anak murid, jadi 20 riwayat pula. Yang jumhur yang saya dapat 7 qiraat sabah. Ni kiranya yang umum lah. Yang 10 ni 2 lagi tu jarang guna pun, lagi 3 tu jarang guna, biasa 7. Dalam bacaan tu nanti kita akan tumpu pada pertukaran-pertukaran kalimah dan baris tanpa mengubah maksud. Belajar tentang benda ni seronok, menyebabkan kita banyak masa dengan Quran. Nanti sampai baca kena tegur lah. Hamzah tak bunyi, dengung tu tak cukup. Padahal kita dah tahu, dah dengung. Dia dengan mahal guna, dengung. Tapi guru dengar. Guru saya Hakim Musabaqah Antarabangsa, Datuk Syekh Salahuddin Omar Aqari, antara yang antarabangsa daripada dah 37 tahun. Dengar bacaan, hantar tak sampai lagi tu, dengung tak cukup. Rock tu nipis patutnya, jangan tebal. Jadi kalimah-kalimah kalau dah tukar itu dalam tajuk, dalam qiraat pula pertukaran kalimah. Dia ada imalah, taklil, Musa, Musi. Okey, nak tekannya ketika kita baca Quran, orang tegur, jangan marah. Malah tegur lagi. Tanda kekuatan hati seseorang itu, dia rela ditegur. Nabi SAW, Jibril AS, Allah direct. Kata ditegur. Jadi antara tadi tegur, lama tak nampak, sentak terus kawan. Hati tisu. Kebanyakan di akhir zaman ni, macam ni, bila tak datang majlis ni, apa penyakit dapat? Cuba tengok bila ni. Terutama lelaki lah, dia tunggu pada rijal. Ni tajuk di tabligh ni, babnya keempat ni, perbincangan tentang istiqamah, menyampaikan sidik, amanah, fadhon, tabligh. Kita bincang kehidupan, nak teliti, nak kaji kehidupan selari tak dengar agama. Agama tak payah kaji dah, agama dah sempurna je masih. Saya selalu ulang perkara ni. Agama tidak dituntut pada kajian, tapi dituntut pada kefahaman. Faqihu afidin, nak faham, belajar. Kaji ni barang belum pasti. Kerana saya tengok kajian agama, kelas memahami agama lebih tepat. Dan kaji ni barang yang perlu didalami, barang yang tak pasti. Yang nak dikaji kehidupan. Kehidupan belum pasti. Malah kita akan banyak rosak dekat kehidupan. Malah agama yang dah sempurna boleh dibuang macam itu saja. Ni agama dah sempurna lah. Mari kat kehidupan, dia ni tak faham Jadi mana perbahasan tentang tenang, gembira, mana tenang, mana suka, mana perbincangan kehidupan. Perasaan mana, keadaan mana, kebandaan. Ada perbezaan perasaan, keadaan, kebendaan. Ini semua disuluh oleh agama lah. Agama ni benar, dia ni dimulai dengan iman. Iman akan menyuluh kehidupan. Dan siapa yang menyempurnakan perbahasan agamanya, faqih wa fidin, dan dia menjadikan agamanya sebagai pengisian hidup dia, apa yang dapat? Dia akan dapat kefahaman dalam kehidupan. Dia akan dapat faham pada hidup. Malah kefahaman itu bermula dengan dia mula mengkaji balik hidup ni yang tak betul ni. Hidup ni banyak tak betul. Memang semua mengkaji. Nabi SAW kaji. Sebab tu Nabi beruzlah di Gua Hira. Asal hidup macam ini. Kenapa macam ini? Mengkaji. Kenapa mengkaji? Merenung, tafakkarun. Nabi Ibrahim AS mengkaji kehidupan dengan mencari kekuasaan Allah. Mana
Nah, jadi kita pun kena sama mengkaji. Lagi-lagi hidup akhir zaman yang penuh dengan fitnah kehidupan, fitnah mahya wal mamat. Nabi ajar doa tu. Perhalusi fitnah kehidupan di akhir zaman ni sekalian. Antara topik yang perlu ditekankan adalah bagaimana keluar daripada fitnah kehidupan yang di saat ini tengah pekat. Caranya kita kaji kehidupan kembali dengan sifat Nabi SAW. Ini yang kita buat dalam pengajian kita, hakikat kehidupan. Dan dalam bab yang keempat, kita dah bincang sampai keempat dah jemaah sekalian. Kalau boleh di murajaahkan secara ringkas, bermula hidup itu dengan benar, tasdik. Kalau bermula agama itu dengan iman, yakni usuluddin, iman, tauhid. Awaluddin ma'rifatullah. Kalau bermula kehidupan dengan yang benar. Yang benar hanya Allah, khalas, titik. Syadid, tak tukar-tukar. Semua yang lain ni ghairillah. Tidak boleh ada tanpa Allah, mesti dengan Allah. Ada kaitan dengan usaha, salah. Dengan usaha salah Ustaz. Berapa ramai orang usaha nak pakai kereta? Berapa ramai orang berusaha nak pakai kereta tak pakai? Boleh pakai sebab usaha ke? Tu tanya orang, ni pakai sebab apa ni? Tengok dia jawab. Nak tengok hidup dia betul tak betul dengan kefahaman iman yang benar. Kalau dia jawab dia pakai kereta dengan Allah, tempat mesti kat masjid. Wallahi maksudnya mesti dengan Allah, mesti dengan masjid. Macam mana tidak ke masjid kalau Allah yang bagi kereta dia pakai? Usaha menyatakan kita sebagai manusia sahaja. Saya ulang. Usaha ataupun lebih tepat, usaha hanya menyatakan kita sebab ada akal. Usaha menyatakan adanya akal. Ada akal lalu berusaha. Usaha tidak menyatakan hasil. Ahlussunnah wal jamaah, ini akidah yang masuk. Tahu benda ni kena clear dari awal. Macam mana beramal tapi akidah tak clear? Contoh, Ahlussunnah wal jamaah tidak meletakkan bekas atau hasil, takluk pada hasil itu pada diri. Kalau letak pada hasil, pada diri, pada usaha, qadariyah jemaah sekalian. Kalau tak usaha tak dapat, berapa ramai guna statement macam itu. Macam mana solat dia jemaah sekalian? Dengan pahaman Allahu Akbar dalam hati, kalau tak usaha tak dapat. Macam mana nak datang khusyuk kalau dalam hati masih berbelah bagi? Sebab tu nak cek benda ni kat mana? Dekat kehidupan jemaah sekalian. Tanya balik hidup ni, mula dengan apa? Macam mana kamu boleh pakai kereta? Macam mana kamu boleh ada rumah? Tanya anak-anak kita. Dengan apa kamu pakai? Dengan duit. Kau datang masjid, ayah geram betul kamu jawab macam ni. Kalau ayah mati macam ni, kamu akidah kamu nak bawa? Tepat bagi, tegak. Kamu boleh pakai kereta, pakai rumah, ada isteri, ada anak semua dengan Allah. Dalil tu bismillah, dengan nama Allah, dengan Allah. Bermula hidup dengan yang benar. Yang benar hanya Allah. Ini kalau cerita ke orang ramai masa akhir zaman, penuh dewan ni. Dewan tu penuh, semua nak kaya dan berjaya. Muka di rumah cakap, tuan-tuan, hari ni saya bagi formula nak kaya dan berjaya. Semua dengar, sediakan nota, pen dan kertas semua. Tak pakai kertas dah, iPad. Satu-satunya cara bermula nak kaya dan berjaya hanya bermula dengan ini mesti surprise dengan Allah lah. Semua balik. Saya nak formula yang bombastik, saya nak formula yang internasional. Tak ada formula 1, 2, 3, 4. Tak ada formula satu je, Allah bagi tu je. Kalau faham dunia Allah bagi, penuhlah masjid ni. Tu dia masa tak faham Allah bagi. Nak cakap apa? Mula hidup dah salah, akhirnya menyalah-nyalah. Oh ni salah, kau ni. Ini kempen masjid, kempen. Kita kena kempen. Kena ada kaedah lah. Jangan kempen tak payah lah datang masjid bila lagi umur kata pergi, umur kata mari mak orang lah.
Kau ni asal haji ni nampak mati je. Tak ada benda lain saja kamu marah setengah orang ni. Kita ubah. Kau dapat kereta jangan dapat rumah dengan Allah. Lepas tu ustaz yang datang tak dapat menunjukkan Allah punya. Dunia ni milik Allah. Nah, syarat kedua, tak nampak dunia ni milik siapa? Milik Allah kan? Cuba minta milik orang. Kita orang cuba minta doa depan dia. Bagilah kita ni kat saya. Hari-hari doa depan dia. Agak orang tu nak bagi. Bertuah kalau orang tu bagilah. Dan nak pula kita mencedis. 3 series 300 belakang tu kan. Pergi lalu rumah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan bagilah kereta ni pada saya. Bagilah kereta ni pada saya. Hari-hari minta. Confirm dapat lah. Kenapa tak confirm dapat? Sebab dia punya. Dan kalau kita minta dunia ni confirm dapat, ni mas ke dia? Tapi nampak macam confirm je. Yang mengukurkan macam confirm dapat, tak ada orang. Usaha dia banyak keluar. Nak invest masa dengan masjid pun berkira. Kalau kerja nak dapatkan tu sanggup kan 24 jam pun tak berhenti. Tapi kita nak spend time dengan Allah, syariat, itikaf. Memanglah kita banyak hal, tapi hal yang banyak selesai dengan satu perkara. Apa dia? Bagi masa dengan Allah. Khalas. Maghrib Isyak sejam. Pada maghrib sampai Isyak duduk itikaf. Apa kita dapat? Kita dapat dunia dari sisi dia ada masalah. Antara dunia yang kita dapat kat dunia ni, apa dia? Ketenangan. Kita nak pakai kereta sedap kadang-kadang. Ini pun saya dengar setengah, sebahagian, tak semua. Yang saya dengar ni ada seorang, 2 orang baru. Tapi saya bimbang ini menjadi dalil untuk semua. Pakai kereta-kereta yang sedap. Asatizah bukan kata. Dia kata apa? Pakainya berasa seronok, dia rasa confident. Kita nak ni rasa tenang, pakai kereta yang comfort. Saya kata ni jawapan yang salah. Saya memang Allah bagi saya tu. Tak boleh buat laju. Memang tu 1250 kuda perang yang saya bawa. Dulu tukar Allah upgrade. Memang tadi saya bawa tadi saya tak perasan kan jalan ni dia ada bumper kan. Dah jadi macam Ramley terangkat motor tu macam itu kan. Belakang ada logo tak terasa. Tapi saya tenang pakai bukan sebab motor tu semata-mata, kerana jalan dia ke mana. Kalau naik motor C70 Nodo pun, C70 Nodo, motornya lampu bulat pun. Cuma tak boleh pulang habis lah. Tapi jangan cik pasal, sekali pulang kan sampai. Karomah pula. Tenang dia bawa. Bukan kerana sekadar comfort dia, bukan sekadar kena pakai kereta-kertanya Continental bawa setenang comfort. Dah Allah bagi apa saja pemberian daripada Allah, tenang lagi dah. Takkan Allah bagi yang membuatkan kita tenang. Dunia ni adalah ketenangan. Al-jannatu ajilah. Kita dapat dengan. Kemudian amanah. Yang kedua, bila tahu dunia didapat dengan Allah, amanahlah. Janganlah buat benda yang haram. Kemudian janganlah lawan Allah. Allah dah bagi amanah. Amanah yang mengurus kewajipan, amanah mengurus tanggungjawab, amanah, semua amanah. Sebab semua ditanya, semua la tus'aluna yawma'izin 'anil na'im. Banyak kereta, ke mana pergi? Kita seronok banyak kereta. Antara perkara yang ditanya 2 kali hantar. 2 kali tanya harta. Orang ramai marah tambah isteri. Isu tak habis-habis, apa ke sudah. Marah tambah isteri, tak sanggup pun ada. Dia tak nak, saya tak nak. Ampun. Tambah macam mana pun tanya sekali, tanggungjawab suami kepada isteri. Kalau dia jalankan tanggungjawab, tapi isteri dia melawan, itu dia punya pasal. Suami dah buat kerja, lepas tanggungjawab. Tapi kalau tambah kereta, tambah rumah, tambah baju, tambah apa saja harta bertambah, tanya 2 kali. Patut yang kena marah, tambah harta. Ni abang tambah kereta sama 2 ni kenapa? Abang tak setia dengan kereta yang pertama ke? Abang tahu tak kereta yang kedua ni akan ditanya. Dari mana dapat duit, ke mana abang pergi?
Suami pun tanya, awak tambah baju banyak-banyak ni buat apa? Awak tahu tak semua ni akan dihisap? Elok-elok masuk syurga tanpa hisap, kau kena hisap kan semua ni. Ya bang, sebab mula kalau sekarang jawab dulu sebelum Allah tanya. Dari mana dapat? Abang bagi duit. Okey, lulus. Ke mana pakai? Untuk abang lah pakai. Bagus. Ini kan beli langsung tak nampak. Mana baju yang kau beli? Kau pakai untuk orang. Kat rumah itulah kelawar hinggap tu. Itu boleh pakai. Abang. Mana baju yang banyak kau beli? Itu ini untuk event tertentu. Aku ni sultan betul. Aku ni di-Pertuan Agong. Kau faham? Kadang tu salah faham tu banyak tu. Lebih bercantik pada bukan yang sepatutnya orang perempuan jadi. Semua perhiasan harta hanya dipakai untuk suaminya. Tak kisahlah nak pakai gelang banyak mana, pakat sampai sini, tutup sampai muka semua. Mana kamu ni mau tak nampak muka? Emas bang, tutup. Gila emas pakai. Tak pakai tekak pakai, habis itu untuk suami. Selain daripada itu, haram. Ya memang. Ni kadang berkilat-kilat, minta maaf cakap berkilat-kilat gelang. Tapi kat rumah buka. So, jadi miskin papa kedana terus kat rumah. Macam rasa nak bagi bantuan asnaf. Habis semua tak ada, semua buka. Senang ke apa bang, senang buat kerja. Kamu tahu tak beli sebab apa? Ramai tak tanya dah. Tunggu Allah tanya. Ini duit saya dah bang, suka hati kamu lah. Kalau tak jumpa abang dia jangan marah. Tak jumpa abang? Yelah abang masuk dulu. Dah kamu, apa pandai kamu tanya harta kamu sendiri. Dah banyak duit kan? Macam-macam boleh beli. Kalau suami tanya marah, Allah tanya. Orang isteri itu sound direct ni bagi. Ada orang isteri pun, ini duit saya jangan tanya. Tak apa. Kalau kamu tanya, abang tanya, Allah tanya nanti. Malaikat tanya, mana dapat, mana pergi. Kebanyakan buat perhiasan. Larangan jadikan perhiasan. Nak beli ya. Itu yang kedua, amanah. Ketiga kena bijak. Bila dah dapat, bijak mengatur perkara tersebut. Dalam penggunaan bijak ni kepada penggunaan yang pada akhirat. Pertama mengurus, yang kedua menguruskan, yang ketiga memanfaatkan. Dan yang keempat, tabligh ini istiqamah menggunakan apa yang telah Allah beri. Itu kata istiqamah tabligh ni. Cara nak istiqamah semua perkara tu yang kita mukadimahkan tadi. Masjid maksudnya. Dia akan membantu kita mengurus takbir pada segala apa yang ada kat luar ni. Kerana nak menguruskan dunia, kena ada kekuatan jiwa. Kalau tak ada kekuatan hati, yang paling bahaya pada dunia, dia rasa megah dengan dunia. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, hati-hati. Dalam satu kenyataan kesimpulan, saya tulis satu kenyataan. Walau kenyataan itu saya kaitkan dengan pengajian, tapi ada jemaah dia copy paste, dia syarah sikit, dia share. Orang yang tak faham bahasa, maaf. Tak faham bahasa, saya bagi. Saya tulis bahayanya harta pada wanita. Allah. Ustaz ni pandai cakap tu. Bahayanya harta pada wanita, kod nama saya, Ustaz Fadil Kambuh dia. Saya lah kena. Ustaz ni pandai cakap je. Tahu tak sekarang perangai suami tak boleh harap melarat-larat. Patutnya syarahnya bahaya harta pada wanita. Syarahannya kupaslah kenapa bahaya. Bukannya cerita tentang suami tak guna. Ini kenapa perangai bahaya ni mas sekalian. Bukan saja pada wanita, tajuk tu kebetulan pada wanita, walhal pada semua. Bahayanya apa? Rujuk Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 20. Bahaya harta bermegah. Allah cakap, jangan lawan lah. Megah, saya boleh bayar sebenarnya. Abang buat apa? Abang tak hargai, megah lah. Suami pula, aku bayar semua. Kau dengar cakap aku? Boy. Aku nak apa buat konten-konten sekarang. Konon-konon laki konon-konon tunjukkan rijal dia. Ni aku bayar semua ni, saya nak buat apa, saya nak keluar. Lepas tu tunduk balik dengan isteri. Oh ya dia balik. Aku buat konten yang tak ada apa-apa erti. Mempermainkan jawatan yang lebih besar pada aku, rijal, lelaki, suami.
Dia besar pada tuanku aku memasukkan suami putih dia. Kalau tuanku datang macam bagi kat sampahan, katalah tuanku nak ziarah rumah, datang dia nak datang rumah dia, suami kat dalam, isteri bang tuanku datang, suruh dia balik kau macam apa ni. Suami kata suruh dia balik, aku tak senang main lagi, balik. Tapi tak tahu dah suami mana boleh buat macam tu dah. Oh, tuanku datang masuk, apa kalau kita raih kalau ada tamu. Tapi maknanya mandatory tu, ada power. Kalau tuanku datang pun, kalau tak bagi masuk, tak masuk. Baik. Jadi jemaah yang mulia ta'ala, jadi bahaya. Jadi datang masjid nak istiqamah hati supaya tidak nampak dunia ni. Amalan pun akhirnya nampak dunia juga. Itu bahaya kita kat dunia ni. Sebab tu Nabi kata penjara mukmin. Bila nak balik ni, bahaya betul dunia ni. Pakai lebih sikit, amal lebih sikit, orang tengok, lepas tu orang puji. Bahayanya kita rasa. Bahaya, takut. Bila zaman sekarang tak rasa bahaya, share, tunjuk, tengok amalan, bangun pagi, cerita, habis semua cerita, didik anak, habis semua. Dah tak ada apa lah. Sedangkan semua itu berbahaya. Mengundang apa? Hati kita lah. Baik. Jadi sebenarnya itu perbahasan tabligh. Di kesimpulan, nanti kita sambung lagi insya-Allah kesimpulan pada perbahasan tabligh ini, menekankan kepada summa istaqim. Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahada ba'daka qal qul amantu billah summa istaqim. Maka bagi nasihat dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebab perkataan tidak aku tanyakan kepada orang lain. Kata Nabi, katakanlah aku beriman, kemudian istiqamah. Iman kaitkan dengan amal tadi. Apa amalan istiqamah? Syariat utama, rumah Allah. Cara pandang rumah Allah tu menentukan iman dia. Bukan datang saja-saja yang tak datang lagi lah. Kita tak nak salahkan, tapi kita cuba nak kempen. Tapi yang datang, kita tahu, oh ini tanda iman, ya Allah. Kedua, kita nampak peranan-peranan. Kalau boleh kita syarahkan satu-satu kehebatan apa kepentingan datang rumah Allah. Kerana dia menentukan istiqamah kita dengan Allah dan bagaimana kita mentadbir dunia. Jadi dua ni peranan. Sebetulnya kalau kita lihat Masjidil Aqsa, Allah uji terlepas pada genggaman kita. Haramain Allah jaga. Sebenarnya gabung tiga masjid ni pimpin dunia. Islam dah memimpin dunia dah. Syarat dia tiga masjid digabungkan. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menggabungkan tiga. Terus sampai ke Muhammad Al-Fatih. Sebab tu kita boleh conquer 2/3 dunia. Sebab tu saya kata ini kerusi ni, yang main-main kerusi parlimen ni. Parlimen untuk mentadbir dunia ni. Sebab tu Dajjal dia sanggup. Dia tak nak pergi ke Pentagon ke White House. Dia nak turun juga dekat Masjidil Aqsa. Sebab apa? Dia tahu istilah berkat Allah. Tempat lain tak boleh pakai. Aku nak juga Masjidil Aqsa. Walaupun dia kalau boleh Haramain masuk lah. Tapi Allah jaga tak boleh. Baik sekalian, itu saja. Mudah-mudahan kita nampak perbahasan ini secara kafah menyeluruh tentang kehidupan, dan kita mampu memastikan dengan dan memahami tajuk-tajuk perbincangan ini dengan terperinci insya-Allah. Jadi cuma setakat itu dulu untuk pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi akan datang, dan mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman bagaimana kita nak memahami kehidupan ini dengan sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari situlah kita menjaga kembali agama yang sempurna. Insya-Allah. Saya mohon ampun maaf, saya ada kekurangan, tak kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. Aku lupa di hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih Allah. Surat Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah